kadang-kadang tak perlu. English, sexual harassment. Yes, it sounds better. Okay. Sexual harassment. So jadi dalam kategori apa yang sebenarnya boleh anda mengambil tindakan? Dan katakanlah anda bukan perempuan, yang buat kat anda tu perempuan dan anda lelaki. Dan segan kan? Tak kena. Jadi insya-Allah kita nak kongsikan kepada anda apa itu sebenarnya sexual harassment, dalam kategori apa, adakah ia kena ada perlakuan, kata-kata, pandangan mata, boleh tak jatuh dalam kategori tersebut, dan tindakan susulan insya-Allah. Baik, di studio Amin, awak senyum lagi tu. Awak kenapa? Okey. Seterusnya kita kenakan Cik Samsul Rizal Jamil, penasihat dan konsultan undang-undang Bureau SMC Consulting, dan insya-Allah kita terus straight to the point. Okey, Tuan Samsul, apa khabar? Selamat datang. Terima kasih. Apakah itu sebenarnya gangguan seksual, dan insya-Allah Amin akan menjadi orang yang akan didemokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Secara ringkasnya, tuan-puan, sexual harassment ini didefinisikan sebagai gangguan ataupun perlakuan yang tidak boleh diterima akibat satu, teguran seksual, secara seksual, perbuatan, gesture, verbal, kata-kata, non-verbal, bukan kata-kata, perilaku seksual itu sendiri kepada individu tertentu, yang mana individu itu merasakan ianya satu yang boleh mendatangkan malu. Yang kedua, ianya menjatuhkan maruah. Dan yang ketiga, dia meletakkan mangsa itu ataupun orang itu dalam keadaan tidak selesa. Dan hal ini semua harus berlaku di dalam employment ataupun di tempat kerja. Kalau di luar, kita tak panggil gangguan seksual, kita panggil cabul. Dia kategori yang berbeza. Tapi dalam pejabat sexual harassment, luar pejabat cabul. Cabul. So cabul tu kategorinya akan kalau dalam segi akta di bawah penal code ataupun kanun kesiksaan di bawah akta 509. Seringkali orang menganggap bahawa sexual harassment ini mesti bersifat fizikal. Sebenarnya ada di sana kategori-kategori sexual harassment? Ada. Ringkasnya, dia ada dua jenis gangguan. Gangguan daripada yang kasar dengan gangguan yang halus. Bukan makhluk halus, dia gangguan halus. Yang kasar ni lebih berbentuk fizikal, di mana seseorang itu dipegang, contoh, diraba, dipeluk, dicium dan sebagainya secara fizikal. Itu jelas. Bagi yang non-fizikal ataupun yang halus ini, dia lebih kepada suatu dari segi sebutan. Kemudian perilaku tertentu, gesture contohnya. Dia bermain dengan lidah kepada seorang untuk menarik perhatian dan menyebabkan orang tu rasa macam, kenapa you buat macam ni, contohnya. Dan selain daripada itu, tulisan. Tulisan dalam WhatsApp, dalam email yang berbentuk lucah. Gangguan ini mestilah berunsurkan seksual dan cuba dihantar ataupun diberikan kepada seorang yang tidak mahu menerima. Kalau dia terima, dia redha, itu cerita lain. Baru saya tak terganggu lah. Baru saya nak tanya. Saya dah agak dah. Tapi kemudian nak salah kan. Cik Samsul, kita bercakap mengenai kalau apa yang Cik Samsul katakan tadi lebih kepada kata-kata ataupun perkataan, ini lebih daripada perkataan yang berbentuk seksual. Boleh tak perkataan-perkataan yang tak berbentuk seksual tetapi yang menyebabkan seorang itu rasa tidak selesa? Sebagai contohnya, saya rindu kat kamu. Dia tidak lucah. Ada kes sebenarnya di mana kes ini telah dibicarakan di Mahkamah Industri, yang mana dia panggil stalker. Stalker dan dia punya secret admirer. Setiap hari di tempat kerja, kita cerita dalam skop pekerjaan, setiap hari lelaki ini menghantar mesej-mesej seperti yang puan katakan tadi. Saya rindu ke awak, melihat kuih lapis, saya teringat awak, makan nasi goreng kampung, saya teringat awak juga. Lepas tu dan ini menjadi annoyance atau menjadi gangguan kepada wanita tersebut dan dihantar hampir setiap hari. Dan ini sebenarnya menyebabkan wanita itu merasakan dirinya tidak selamat. Dia merasakan dirinya terancam kerana lelaki tersebut terus-terusan mengganggu. Walaupun bukan secara harfiahnya disebut seksual, tapi ada unsur-unsur yang jinak kepada wanita tersebut. Itu adalah gangguan. Walaupun nampak on surface dia tidak bersifat seksual, tetapi oleh kerana benda itu bersifat tidak menyelesaikan mangsa, begitu.
tidak selesa, tapi akhir tu nanti ke mana? Mesti ada elemen seksual sebenarnya. Keinginan. Yes, you rindu kepada siapa? Rindu kalau kepada pokok kelapa tak ada orang. Ini masalah kepada perempuan ni. Dan dia juga bimbang. Banyak tak kes sebab saya ada baca beberapa jurnal yang mengatakan bahawa kebanyakan mangsa ni dia enggan untuk melaporkan. Betul puan, tuan. Hal ini berlaku kerana atas beberapa stigma. Pertama, sekiranya wanita itu melaporkan kes ini, maka beliau bimbang akan being ridicule ataupun diperlekeh dan permainkan. Contoh bila katalah contoh puan mengadukan hal ini kepada majikan. Kes ini akan kecoh di pejabat. Dan orang lain akan melihat itulah dia. Macam so dia akan sepatutnya another harassment. Yes, dia menjadi bukan sekadar diprotek tapi dia lebih dimalukan dalam keadaan dia memberitahu. Yang kedua, saya pernah handle satu kes sexual harassment yang melibatkan seorang wanita yang dah berumur. Apa yang telah diberitahu kepada saya, tuan, sebenarnya bukan saya tak nak cakap. Kes ini dah berlaku lebih kurang 6 bulan. Saya diganggu secara berterus-terusan. Saya dah berusia 60 tahun. Saya ada cucu 2 orang. Kalau saya cerita pada tuan ataupun saya laporkan kepada majikan, orang akan ingat saya menggatal. Tapi saya dah jadi tak sanggup, sebab itu saya ceritakan sekarang. 60 tahun. Apa gangguan yang dilalui oleh wanita tersebut? Bermula daripada mesej SMS yang berbau lucah. Kemudian dihantar CD-CD lucah kepada wanita tersebut. Akhirnya klimaks kepada gangguan tersebut apabila wanita tersebut telah dipeluk daripada belakang dan dia dicium di pipi. Astagfirullah. Dan wanita basically makcik, bukan makcik nenek sebenarnya. Lelaki tu apa masalah dia? Astagfirullah. Okey, betul tu kan. Inilah yang Piramli kata dalam ceritanya, kalau lembu diberi gaun pun dibilang cantik. Begini. Dia tak kira lagi dah. Dan dia bila nafsu tidak dapat dikawal dalam keadaan yang kan. Dan akhirnya apa yang wanita seumpama ini boleh lakukan? Itulah sebenarnya yang saya cuba jelaskan. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin perkara-perkara seperti ini pernah berlaku pada diri anda atau mungkin tidak. Tapi yang penting adalah dari segi ilmu, kalau berlaku bagaimana? Pertama sekali, Akta Kerja yang baru-baru ini telah di-amend meletakkan dalam Seksyen 81, sekiranya anda diganggu secara fizikal ataupun tidak secara seksual, laporkan kepada majikan. Maka majikan akan mesti dan wajib mengambil tindakan. Kalau majikan tak ambil tindakan, sabit betul apa yang telah diadukan, maka majikan boleh didenda RM10,000 untuk satu kes tersebut. Kalau majikan tak jaga PNC? Ini bukan soal PNC, tuan. PNC itu majikan harus, biasanya HR lah, dia akan tahu yang dia akan tutup kes ini secara yang berhemah supaya dia tak leak. Tapi kes seperti ini biasanya akan bocor. Cumanya tindakan itu harus pantas supaya wanita tersebut tidak tertinggal dalam keadaan malu. Baik, katakanlah dalam kes itu tukar sikit, di mana majikan yang buat sexual harassment kepada pekerja. Yang bagaimana? Itu kes yang terbaru, berlaku baru-baru ini di sebuah hospital swasta. Majikan tersebut adalah doktor. Doktor tersebut telah mengganggu jururawat beliau sendiri secara memeluk, meraba dan mencium. Yang berlaku ketika itu, jururawat tersebut telah berkahwin untuk makluman. Beliau telah lari balik rumah mengadukan kepada suami beliau dan mereka telah membuat laporan polis. Maka kes seperti ini jatuh di bawah, seperti yang saya sebutkan tadi, kanun keseksaan di bawah Seksyen 509. Kes cabul. Itu akan membawa kepada hukuman 5 tahun penjara ataupun denda atau kedua-duanya sekali. Walaupun dia pejabat, tapi sebab itu adalah tindakan oleh majikan, itu dah mula menjadi satu tindakan jenayah. Macam mana kita nak tahu tindakan jenayah ataupun ia adalah sekadar sexual harassment jatuh di bawah industrial court? Kalau di tempat kerja, ianya dianggap sebagai satu kes sexual harassment. Tapi ada degree juga. Kalau dah sampai peringkat merogol, itu bukan sexual harassment lagi. Itu dah kena pergi kepada still police report. Cabul? Cabul juga dalam keadaan cabul yang bagaimana? Sekiranya dia berlaku di dalam tempat kerja yang mana majikan rasakan ini kes majikan boleh handle. Dan majikan harus handle. Pada masa yang sama, pekerja wanita tersebut boleh juga membuat laporan polis. Polis pada masa yang sama akan membuat siasatan. Sekarang ada 2 siasatan dah. Polis pun dia, majikan pun dia. So ada 2. Yes. Alright. Dan setakat pengalaman Tuan Syamsul, biasanya kes, kalau ikut statistik, berapa ramai wanita yang dimangsa? Dan ada tak kes
Lelaki ada mangsa? Ada tuan. Oh, serius? Yes. Kes-kes perempuan kes perempuan biasa kita dengar ada juga lelaki antara lelaki dengan lelaki. Serius? Ya. Oh. Ya. Allah. Yang ketiga perempuan Tak dengan lalu perempuan. Dan yang keempat perempuan yang mengganggu lelaki. Now, kebanyakan kes-kes yang melibatkan lelaki mengganggu perempuan seperti kata Tuan Amin tadi itu adalah di mana lelaki itu di frame ataupun diperangkap. Perempuan tersebut ada satu perasaan yang tidak puas hati kepada seorang tu, dia trap lelaki tersebut di dalam environment yang boleh menyebabkan dia tidak dapat lari. Kononnya macam dia diganggu. Untuk makluman, sexual harassment ni adalah kes yang paling sukar untuk dibuktikan. Contoh saya pegang Cik Amin di sini. Dalam keadaan yang meraba, dan bila Cik Amin mengadu kepada puan, saya telah diraba. Buktinya apa? Kata-kata dia terhadap kamu. Yes. Kalau katalah contoh Cik Amin dicium. Lari-lari nangis, tolonglah bos, saya telah dicium. Buktinya apa? CCTV lah kot. So orang boleh senang-senang lah cakap macam tu kan. Dan kejadian ini berlaku di tempat yang gelap atau sulit atau jauh. Tak ada CCTV, tidak ada bukti. Sebab tu kalau ada kes sexual harassment, terutamanya yang melibatkan bukti SMS, tolong jangan padam. Kepada wanita-wanita dan siapa sahaja yang mungkin terlibat dalam hal-hal seperti ini, anda akan menerima banyak contohnya SMS, WhatsApp, email, barang-barangan. Ini semua memang berbentuk perkara-perkara lucah. Dan apa yang boleh anda buat adalah simpan. Adukan kepada majikan, bawa ini sebagai bukti. Satu kes yang saya nak bawa dan saya nak kongsikan adalah seorang pekerja receptionist. Duduk di bawah dan pelaku ataupun perpetrator ni adalah bos dia sendiri. Setiap kali turun ke bawah dia nak salam dengan receptionist dia. Katalah pagi salam sekali, fine. Turun bawah kan salam lagi. Lunch kan salam lagi. Satu hari 10 kali salam. Pelik pula. Pelik. Dan salamnya begini. Kalau boleh saya demo dengan Tuan. Okey. Apa yang Tuan rasa? Geli-geli kat dalam. Geli-geli kat dalam. Tindakannya adalah dia telah menggunakan jari tengah ini untuk memberi signal di tapak tangan wanita tersebut bahawa apa? Dan signal ini sebenarnya adalah signal yang digunakan oleh golongan-golongan tertentu untuk terutamanya yang LGBT ni untuk mengatakan are you okay? Dia lelaki dengan lelaki lah ni? Either lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan perempuan. Signal lah tu. Signal. Tapi dalam kes saya tadi ni dia lebih kepada lelaki kepada perempuan. Okey. Tapak tangannya salam kalau salam keruk ada duit tak apa. Ini salam keruk memberi signal lain. Dia bukan salam keruk orang kahwin tak, ni lain. Dan wanita tersebut adalah staf yang bekerja dalam keadaan ayahnya tidak ada, maknya sakit, adik-beradik ni ramai. Majikannya memberitahu ataupun lelaki tersebut memberitahu, ingat awak punya increment saya yang tentukan, bonus awak, cuti awak, gaji awak saya yang akan tentukan. Ini yang dipanggil sebagai quote quid pro quo. Awak bagi, saya bagi. Kalau awak tak bagi, hidup awak susah. Perempuan tu under duress Sangat. Dan apa yang berlaku pada wanita tersebut adalah sampai peringkat dia tak boleh tahan, akhirnya dia terpaksa mengalah dan keluar. Berhenti kerja. Inilah yang biasanya dilakukan. Cuma tindakan terbaik beliau adalah beliau menulis surat kepada majikan menerangkan secara semua yang telah berlaku sebelum beliau berhenti dan serahkan kepada majikan. Tapi majikan tu yang adalah yang orang yang sama, entiti yang sama ataupun ada bosses yang lain? Ada organisasi lah maksudnya. Organisasi itu bila melihat surat berhenti yang juga laporan terhadap perilaku one of the managers, mengambil tindakan kepada manager tersebut. Dan rupanya selepas daripada wanita tersebut berhenti, lebih kurang 6 ke 7 orang lain tampil. Astagfirullah. Ini bukan perkara baru. Dan bagi anda di luar sana, sekiranya anda diperlakukan dengan cara sebegini, jangan takut untuk berhadapan dengan majikan atau organisasi anda, kerana organisasi anda wajib mengambil anda punya aduan dan harus menjalankan siasatan dan domestic inquiry, siasatan dalaman terhadap pelaku tersebut. Jangan biarkan diri anda dalam keadaan tertekan antara hak dan air mata. Cuma to be realistic lah, kadang-kadang ada HR yang lembab kan, jenis slow and steady kan. So bila report nothing happen. So apa lagi option yang ada oleh the victim? Sekiranya mangsa merasakan tidak ada tindakan atau tindakan terlalu lambat,
mereka boleh pergi ke JTK, Jabatan Tenaga Kerja, membuat laporan mengatakan saya dah adukan kes saya kepada majikan ataupun organisasi, tapi tak ada siapa nak ambil indah. Tapi pada waktu yang sama haruslah disusulikan atau dikepilkan dengan bukti yang tindakan sudah pun diambil. Dan apa yang akan berlaku di situ? JTK akan mengarahkan kepada majikan untuk mengambil tindakan. Okey. Sekiranya tindakan tidak mahu diambil oleh majikan dan memang sah kejadian tersebut berlaku, maka majikan seperti dalam Seksyen 81F Akta Kerja, majikan boleh didenda RM10,000 untuk kesalahan tersebut. Dan keputusan ini dibuat oleh Jabatan Tenaga Kerja. Okey. Okey. Baik, macam kita sebut tadi, kita dah banyak tip-tip yang telah dikongsi. Jadi apa yang kita boleh rumuskan daripada perbincangan kita? Ringkasnya, hak anda bekerja untuk bekerja secara tenang tanpa gangguan adalah hak semua orang. Sekiranya anda diperlakukan dalam keadaan yang anda tidak suka, especially dalam keadaan seksual. Contoh tuan, seorang wanita mengandung, kenapa datang lambat? Dimarah oleh bos. Dia tahu perempuan tersebut mengandung dan dia telah di attack walaupun dalam keadaan yang disebabkan kandungan itu, maka dia tidak boleh perform, dia tidak boleh begini, dia lembab dan kata-kata hamburan, maki hamun itu keluar. Itu sebenarnya gangguan seksual juga. Okey, di a different angle. Yes. Angle yang berbeza. Betul. Dia boleh jadi gender discrimination pada masa yang sama. Okey. Bila ditambah dengan elemen-elemen seksual, dia menjadi lebih berat. Okey. Dia boleh jadi sangat detrimental kepada cara penerimaan seseorang itu. Okey. Baik. Jadi terima kasih Terima kasih banyak banyak Cik tuan. Syafrizal di atas perkongsian tadi, dan bukan apa, sebab kita nak pastikan supaya performance kerja itu tak diganggu. Ya betul. Kerja sudah stressful. Jangan ditambah lagi dengan unnecessary stress.